Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Apa suara anda semua sihat-sihat ceria dan bersemangat untuk meneruskan perjuangan hidup ya. Baik, dalam CD yang lepas, Pak Su ada kongsikan tentang apa itu komunikasi intrapersonal ya, bercakap dengan diri sendiri ya, dan apakah tujuannya, apakah teknik ataupun kaedah-kaedah komunikasi intrapersonal. Baik, dalam CD ini dan dua CD yang akan datang, lepas tu nak fokus kepada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal. Ya. Kalau komunikasi intrapersonal, Pak Su bercakap dengan Pak Su secara monolog. Ya. Kalau komunikasi interpersonal, mungkin Pak Su bercakap dengan Mak Su. Ya. Secara dialog, dua orang ataupun tiga orang ataupun empat orang. Iaitu interpersonal. Dan setiap hari kita melakukan komunikasi interpersonal ni ya. Di rumah, di pejabat, di sekolah, di universiti, di padang ya, di shopping kompleks, di kedai-kedai makan, di restoran dan macam-macam tempat lah. Kita sentiasa berkomunikasi secara interpersonal. Baik, kita cuba lihat apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi interpersonal ni ya. Baik, komunikasi interpersonal ni ialah satu proses ya, komunikasi yang berlaku antara dua orang atau lebih secara bersemuka ya, secara face to face. Kalau orang Indonesia bilang secara tatap muka, tatap muka, ya, secara bersemuka ya. Jadi bila kita bercakap dengan kawan kita, kita buat komunikasi interpersonal. Kita cakap mak dengan abah, dengan kakak, dengan adik, dengan makcik ya, dengan jiran, itu komunikasi interpersonal. Kita cakap dengan pensyarah kita ya, dengan guru kita ya, dan sebagainya. Baik, kita cuba lihat apakah ciri-ciri komunikasi interpersonal ya. Baik. Pertama, individu berkongsi pengalaman, perasaan atau maklumat dengan orang lain ya. Jadi kalau katakan Pak Su nak berkomunikasi dengan Mak Su umpamanya ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Su baru ni pergi ke Skudai ya, ada sikit hal dekat sana ya. Boleh ceritalah pengalaman mana tempat yang Pak Su pergi tadi ya. Pengalaman-pengalaman yang indah lah ya, yang nak share ya. Ataupun ada perasaan ke, ataupun ada maklumat-maklumat yang mungkin Mak Su tak tahu ya, Mak Su bagi tahu dia ya. Itu dikatakan komunikasi interpersonal ya. Yang kedua, berlaku maklum balas atau feedback secara terus antara satu sama lain ya. Jadi kalau macam katakan Pak Su bercakap dengan Mak Su tadi, kadang-kadang Mak Su akan tanya soalan ya, kat sana hujan ke, banjir ke, kat Skudai ke, kat Johor ke, macam mana makan kat sana, ada makanan-makanan Johor yang sedap tak? Jadi dia ada peluang untuk memberi feedback ya, memberi feedback terhadap mesej yang Pak Su sampaikan tadi. Itu berlaku komunikasi interpersonal ya. Kemudian yang ketiga, boleh berlaku dalam kumpulan kecil apabila peserta dapat bertindak balas secara terus ya, antara satu sama lain sebagai individu. Katalah Pak Su bercakap dengan 3-4 orang dalam satu kumpulan kecil ya. Jadi orang yang kedua, ketiga, empat tu, mereka ini mempunyai peluang yang sama ya untuk bertindak balas dengan Pak Su sebagai seorang individu. Itu dikatakan komunikasi interpersonal ya. Dan yang keempat ialah bersifat dialog ya, bukannya monolog. Dialog maknanya kita bercakap dengan orang lain ya. Sama ada situasi itu formal ya, ataupun situasi yang tidak formal ya. Kadang-kadang kita berkomunikasi secara interpersonal dalam situasi formal. Umpamanya kalau Pak Su mengendalikan kaunseling kelompok, kan ya, kaunseling kelompok ada 5-6 orang. So itu formal lah ya. Itu formal sebab itu proses terapi ya. Okey, kita tengok pula apakah tujuan komunikasi interpersonal ni. Kenapa kita buat komunikasi interpersonal ni? Antara lain ialah pertama untuk menjalin hubungan ya. Dalam kita ni sebagai makhluk sosial, kita sangat memerlukan ya orang lain dalam kehidupan kita. Ada banyak sebab ya. Ada banyak sebab. Kerana kita ni ada pemikiran, kita ada perasaan, kita ada emosi, kita ada ego, kita ada hati ya. Jadi kita perlukan orang lain ya. Dalam keluarga, suami memerlukan isteri, isteri memerlukan suami, perlukan anak-anak ya, perlukan jiran ya, perlukan rakan-rakan yang ada sama minat dengan kita ya. Jadi kita nak menjalin hubungan. Sebab itulah kita berinteraksi secara interpersonal ya. Yang kedua sebagai saluran pembelajaran ya. Kadang-kadang cikgu, pensyarah ya, dia bagi kita kuliah secara mass, secara masa, umpamanya 500 orang, 400 orang, dewan besar ya. Kemudian
kita diminta duduk dalam kumpulan kecil umpamanya 5-6 orang, dibagi tajuk untuk berbincang. Jadi itu berlakulah komunikasi interpersonal antara ahli-ahli dalam kumpulan kecil tadi. Ini sebagai satu bentuk pembelajaran, ya, kaedah pembelajaran, ataupun kita berbengkel, ya, ataupun kita buat satu assignment dan sebagainya. Kita berkomunikasi dalam kumpulan kecil di mana semua individu itu punya peluang yang sama untuk berinteraksi, ya. Yang ketiga, kerana kita nak mengenali diri kita dan orang lain. Ya, kita pun tak tahu ni, aku ni sebenarnya boleh ke tak boleh, aku ni boleh tak menjadi pemimpin misalnya, aku ni boleh tak menjadi penceramah, ya. Kadang-kadang kita tanya diri kita, ya. Kadang kita tanya dengan orang lain, ya. Kita kongsi dengan orang lain bagi feedback kat kita. Oh, sebenarnya Pak Su boleh, Pak Su ni dari segi bercakap memang suara pun bagus, idea benar semua. Orang dia bagi feedback kat kita, kan. So, dengan cara itu kita dapat mengenali diri kita, ataupun kita nak mengenali orang yang ada di depan kita tu. Seterusnya, ya, komunikasi interpersonal juga memberi ruang dan peluang untuk kita berkongsi pengalaman dan perasaan dengan orang lain, ya. Kadang-kadang kita berada di tempat kerja, kita ada tekanan kerja, ya. Ada bermacam-macam tekanan, ya. Berbalik kita pun kongsi dengan suami, dengan isteri, kan. Kadang-kadang kita kongsi dengan anak-anak, ya. Tentang hal kerja kita, ya. Dia dengar je, lepas tu dia sekali-sekali menyampuk, kan. Jadi kita kongsi perasaan kita. Dengan cara itu kita dapat tenangkan fikiran kita, tenangkan perasaan kita. Ya. Kuranglah stres sikit, kan, ya, kerana kita kongsi pengalaman dan perasaan kita. Ya. Kemudian kadang-kadang kita nak menyampaikan maklumat. Ya, kita nak menyampaikan maklumat baru, ya, maklumat terkini umpamanya, ya, kepada ahli keluarga kita, pada kumpulan kerja kita, kumpulan study group kita, ya, kumpulan surau kita, kumpulan jiran kita, ya. So kita berkomunikasi secara interpersonal, ya. Yang seterusnya adalah menjalin kerjasama, ya. Kadang-kadang ada satu projek, satu tugas berat kita nak buat seorang-seorang tak boleh, ya. Kita perlukan kerjasama dengan orang lain. Untuk mendapatkan kerjasama daripada orang lain ni, kita perlu berkomunikasi secara interpersonal dengan berkesan. Kita nak mempengaruhi dia, ya, untuk beri kerjasama kepada kita, nak buat benda ni. Ini benda besar ni, seorang dua tak boleh, kena ada ramai-ramai. Okay, ya. Dan seterusnya meningkatkan motivasi diri, ya. So, bila kita berkomunikasi serentak dengan orang lain, orang-orang yang mungkin dah berjaya, ya, yang telah mencipta sejarah dan macam-macam lagi lah, ya. Bila dikongsi pengalaman ni, kita pun naik semangat. Dia inspire kita, ya. Dia membangkitkan semangat kita, ya. Itu pun satu cara juga. Apabila kita ada peluang untuk berkomunikasi itu. Kalau kita tak buat macam itu, kita mungkin tak rasa apa-apa lah. Ya. Okey, seterusnya. Mengubah sikap dan perilaku, ya. Ya. Memang sangat-sangat penting, ya, kerana kita punya cara berfikir, kita punya kepercayaan, kita punya nilai, kita punya sikap. Nanti kalau kita ni kita nak ubah seorang-seorang memang kadang-kadang payah, ya. Kita perlukan orang lain, ya. So bila kita perlukan orang lain, orang tu akan berinteraksi dengan kita dengan cara-cara tertentu, ya, yang mungkin menarik, meyakinkan, ya. Kita pun rasa betul lah, betul lah. Betul lah tuan cakap tu, ya. Betul lah apa yang Pak Su cakap tu. Cuma aku tak buat je. Kali ni aku tak nak tangguh, aku nak kena buat apa yang Pak Su suruh tu. So kita boleh ubah sikap kita, ya. Dan yang akhir sekali, tujuan komunikasi ini ialah kadang-kadang dalam situasi yang formal, umpamanya kalau seorang doktor, seorang psikoterapi, seorang ahli psikologi, seorang kaunselor, seorang konsultan, ya, dia nak buat consultation ataupun proses terapi, ya, proses counselling dan sebagainya, mereka akan berkomunikasi secara interpersonal dengan klien mereka, ya. Sama ada klien itu seorang ataupun beberapa orang, ya. Proses mengikutkan teknik keadaan, ikut kesesuaian, ya. Maksudnya berlaku proses komunikasi interpersonal untuk tujuan consultation ataupun terapi tadi, ya. Itu dia. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan yang saya hormati, ya, banyak tujuan, kan, kita berinteraksi secara interpersonal atau komunikasi interpersonal ni, dan setiap hari kita melakukannya dalam situasi formal atau tak formal dengan tujuan-tujuan tertentu. Sama ada kita nak menjadikan diri kita lebih baik, ya, lebih hebat, lebih bermotivasi, lebih semangat, ataupun kita nak beri semangat pada orang, kita nak membantu orang, nak mensihat orang, nak membimbing orang, nak buat terapi pada orang, nak mengajar orang, kan, ya, nak buat training pada orang lain, ya. Semuanya berlaku secara komunikasi interpersonal. Begitulah hebat dan pentingnya komunikasi interpersonal ini, yang boleh menjadikan diri kita
seperti dia ada sekarang. Anda pun seperti juga ya. Anda berjaya, Anda hebat kerana Anda telah melalui proses-proses komunikasi internasional dengan orang-orang yang hebat ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.